KPM. Didik TV KPM. Saya ada RM100 sekarang ni dengan saya. Cuma je saya menjadi keliru dan confused kat mana saya nak letak duit ini. Adakah beli kereta dulu ke, menabung dulu ke, ataupun beli rumah? Macam mana ya? Hai Azhar. Hai cikgu. Hai, kenapa ni nampak macam dalam dilema? Ada apa-apa yang cikgu boleh tolong? Cikgu sekarang ni saya ada duit cikgu. Okey. Tebal duit saya ni cikgu. So sekarang ni saya confused. Saya nak beli kereta dulu ke, saya nak beli rumah dulu ke, ataupun saya nak menabung dulu? Macam mana cikgu? Alright, beginilah. Cikgu ada satu soalan je. Apa matlamat Azhar dengan duit tu? Nak menabung ke, nak beli kereta ke? Saya rasa cikgu, saya macam nak beli semua. Tapi lebih kepada saya rasa saya nak menabung dululah cikgu. Alright. Apa-apa pun pilihan Azhar, pastikan pilihan tu ada rasionalnya demi kewangan membuat keputusan lah yang kewangan yang bijak Azhar. Itu dia. Sebab itulah saya berada kat sini. Untuk menolong Azhar membuat keputusan yang bijak. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Itu dia. Sebab itulah cikgu kita berada bersama dengan kita. Dan kepada anda yang mungkin tengah menonton pada ketika ini, ingat kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka bila mana berada di tempat awam, dan ingat kerap sanitasi tangan menggunakan cecair pembasmi kuman. Baik, kita dah berada bersama kita Cikgu Sangkita Kunasekaran. Ya, betul. Tetapi lebih elok kita nak kenal dengan lebih dalam, lebih detail, lebih dekat kan. Tak kenal maka tak cinta. Jom sama-sama kita saksikan profil guru ini. Itu dia segak cikgu Sangkita. Itu pakai yang uniform pengangkap cikgu Ya, pengangkap udara. Pengangkap udara cikgu Pengangkap udara. Itu dia. Baik cikgu, macam yang kita sebutkan tadi, kita dah membudayakan norma baharu, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Saya dan cikgu memakai pelitup muka, dan sekarang cikgu ada juga cecair pembasmi kuman ataupun sanitizer bersama kita. So kita nak sanitize tangan kita dulu. Silakan cikgu. Okey, boleh. Kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu dalam rangka kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, saya pula cikgu. Okey, hashtag kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita. Baik, kita dah sanitize tangan cikgu. Kita dah jaga penjarakan fizikal lebih 1 meter ni. So mungkin kita dah boleh buka kita dah boleh buka pelitup muka kita. So bila dah buka pelitup muka, boleh simpan dalam kes yang ada masing-masing macam cikgu kita, ataupun kalau tak ada masalah, simpan dalam saku. Jangan buang merata-rata sebab face mask ataupun pelitup muka kita ni ada kuman kan daripada yang dah keluar daripada mulut kita. So nak kena sentiasa jaga agar tidak orang kata memberi mudarat kepada orang lain. Ya, betul. Baik cikgu, kita takkan berdua cikgu. Ya, betul. Kan yang mana kita akan ada juga pelajar-pelajar daripada SMK ataupun Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali Kuala Lumpur yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi jom kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio, walaupun tidak secara realiti tetapi di alam maya pun tidak menjadi sebab saya pun masalah. rindu mereka juga nak tengok. Itu dia. Cikgu pun dah merindui pelajar-pelajar daripada SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Mungkin boleh unmute mic, kita nak dengar suara sikit. Boleh tak kalau kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita di Google Meet ni seorang demi seorang? Mungkin kita boleh mulakan dengan Hazim cikgu, boleh ke cikgu? Ya, boleh. Hazim dulu. Silakan Hazim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azim bin Zaiful daripada SMK Raja Ali. Alright, terima kasih Hazim. Okey, seterusnya Sini. Silakan Sini. Selamat sejahtera. Nama saya Syahsini. Saya dari SMK Raja Ali. Itu dia. Terima kasih Sini. Kita teruskan dengan Yumiko. Ya, betul. Dengar macam
nama Jepun. Jepun. Tapi kita nak bersama dengan rakan kita. Silakan. Selamat sejahtera. Nama Selamat saya sejahtera. Yumiko Chuting dari Sekolah SMK Raja Ali. Itu dia. Terima kasih Yumiko. Alright, kita teruskan dengan rakan kita Syafiqah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Syafiqah binti Abdul Rahman. Saya dari SMK Raja Ali. Alright, terima kasih Syafiqah. Kita terus dengan rakan kita Irdina. Assalamualaikum. Nama saya Nuridina Amanah binti Rosli. Saya daripada SMK Raja Ali. Terima kasih Irdina. Dan the last one, Zakira. Silakan Zakira. Nama saya Siti Nur Zakira binti Muhammad Yusof dari SMK Raja Ali. Itu dia. Terima kasih semua rakan-rakan yang memperkenalkan diri. Itu dia cikgu, terubat kerinduan cikgu. Ya, betul. Itu dia. Bersama dengan rakan-rakan kita dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Baik cikgu, bila sebut pasal keuangan ataupun literasi keuangan ni lebih khusus ataupun lebih spesifiknya berkenaan dengan simpanan. Sebenarnya apa yang nak disampaikan cikgu dalam subjek ni cikgu? Sebenarnya untuk slot hari ini saya akan fokus pada simpanan di mana pelajar akan mengenali jenis-jenis simpanan dan apa yang anda akan dapat kalau anda menyimpan. Menyimpan di bank ataupun menyimpan di bank lah. Menyimpan di bank, apa yang akan terjadi pada duit anda nanti. Itu dia. Itu pandangan Cikgu Sangkita kita berkenaan dengan topik yang kita akan belajar dalam matematik pengguna ni adalah simpanan, spesifiknya simpanan. Dan kita nak tahu juga cikgu, pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan kesedaran tentang simpanan ini. Jom kita saksikan video ini. Okey, pernah tak dengar pasal simpanan? Pernah. Okey, ada tak simpanan sendiri? Ada. Okey, apa yang anda rasa mengenai simpanan? Simpanan ni merupakan sesuatu seperti menyimpan duit untuk masa hadapan. Contohnya macam bila kita tak ada duit, kita boleh gunakan duit yang kita simpan. Pernah tak dengar pasal simpanan? Pernah. Okey, ada tak simpanan sendiri? Ada. Okey, apa yang anda rasa mengenai simpanan? Simpanan ialah penyimpanan bahan ataupun wang untuk keperluan pada masa hadapan ataupun keperluan kecemasan. Okey, ada tak keburukan menyimpan duit? Bagi saya tak ada sebab menyimpan ni dia merupakan satu perkara yang baik untuk masa depan. Pernah tak anda dengar pasal simpanan? Pernah. Okey, adakah anda ada simpanan sendiri? Ada. Okey, apa yang anda rasa mengenai simpanan? Apa pendapat anda? Benda atau barang yang kita simpan di tempat yang selamat macam duit atau barang yang berharga. Okey, alright. Boleh tak anda bagi tahu saya tempat yang selamat tu contohnya di mana? Di bank lah, biasanya di bank untuk menyimpan wang. Pernah tak dengar pasal simpanan? Pernah. Okey, ada tak simpanan sendiri? Ada. Okey. Apa yang anda rasa pasal simpanan? Pendapat saya pasal simpanan ni adalah tempat untuk menyimpan duit di tempat sesuatu yang lebih selamat. Okey. Itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan simpanan. Tapi cikgu, yang tertariknya yang bertanya soalan tu saya rasa macam kenal suaranya cikgu. Okay. Baik cikgu. Suara merdu tu. Suara merdu tu. Baik cikgu. Bila sebut pasal topik simpanan ni cikgu, kalau saya tengok daripada topik ini, sebelum ni saya rasa waktu zaman saya belajar tu tak ada tau dalam matematik mengkhususkan ataupun menekankan berkenaan dengan topik simpanan. So mungkin boleh cikgu ceritakan sikit juga macam mana sejak bilakah diadakan topik ni? Kalau ikutkan tahun ini adalah tahun yang kelima. Yang kelima topik ni diajar di tingkatan 3. Dan topik ni adalah kepentingan dia. Kenapa diajar? Sebab pelajar kita kurang kesedaran mengenai kewangan. Mereka tahu ada duit, tapi mereka tidak tahu nak buat apa dengan duit tu. Jadi mereka lepas habis alam persekolahan, mereka dah tak pasti bila dah dapat duit tu nak buat apa dengan duit tu. Kalau ikutkan kita, the first thing kita nak buat shopping. First thing kita nak buat ialah shopping. Jadi selain daripada kita berbelanja, ada juga benda-benda lain yang sepatutnya kita buat. Itu dia. Bagus cikgu. Saya sangat tertarik sebab tu bila tengok serius lah dah ada sekarang ni kan. Satu pendedahan awal yang sangat bagus macam cikgu cakap
cakap tadi, kadang-kadang yelah orang muda ni dia semangat cikgu. Ada semangat. duit je, ada nak beli itu, semua dalam kepala ni bermain dah ni. Ya, betul, betul. Cuma tinggal kadang-kadang terlupa mana keutamaan yang kita nak letak. betul. Baik cikgu, saya pun tak sabar nak belajar dengan cikgu untuk topik matematik pengguna simpanan ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, alright. Jadi, topik hari ini, topik hari ini adalah matematik pengguna, khususnya adalah simpanan. Okey. Jadi dalam topik ni, sebelum kita lihat secara detail mengenai topik ni, saya rasa wajar kita lihat artikel yang terpapar di depan sini, iaitu kalau kita lihat muflis pada usia remaja. 60% muflis adalah golongan muda. Lepas tu kita ada elak muflis seawal usia muda dan kadar muflis meningkat di kalangan golongan remaja. Dan sumber-sumber ini diambil daripada berita harian dan juga dari AKPK. Okey? Ya. Itu dia. Ini jadi, kalau kita tengok data-data statistik ini adalah yang dikeluarkan macam cikgu sebut tadi daripada portal-portal yang memang rasmi dan juga data daripada Bank Dunia sendiri. Kalau kita tengok satu angka yang agak besar untuk 60% muflis adalah daripada golongan muda. Mungkin apakah faktornya cikgu? Okey. Bagi saya faktor yang paling utama adalah kurang kesedaran. Kurang kesedaran mengenai kewangan mereka, pendidikan kewangan mereka. Jadi sebab itulah topik ni diperkenalkan seawal tingkatan 3 supaya mereka tidak membuat apa-apa kesalahan dalam merancang kewangan mereka. Dan juga seperti bab kata pepatah Melayu lah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi sebab itulah kita mengajar topik ni seawal tingkatan 3. Itu dia. So saya rasa sangat teruja sebab kalau kita tengok, mungkin saya nak tahu juga cikgu, dalam kalau menurut artikel ini ialah satu perkara yang amat membimbangkan untuk golongan muda bila mana diisytiharkan muflis. So sebenarnya dalam topik simpanan ni, macam tadi lagi di awal tadi kita ada buat satu sketsa kan berkenaan dengan simpanan. Sebenarnya yang mana keutamaan cikgu? Sebab ada orang beranggapan bila dah mula bekerja, first thing first adalah kereta. Kedua dia fikir pasal rumah, dan lepas tu lah baru macam ada simpanan untuk hari tua macam tu. So macam mana cikgu? Yang pertama, bila anda terima duit gaji anda, adalah anda sepatutnya simpan dalam simpanan, iaitu 10%. 10% disimpan dalam bank. Dan selepas itu anda rancang. Yang pertama adalah bayar anda punya apa-apa yang anda hutang. Hutang yang anda ada bayar. Lepas tu kalau ikutkan saya punya pendapat saya adalah kalau dapat gaji, the first gaji, tak perlulah impian yang sangat tinggi nak beli kereta yang mahal-mahal. Buat ikut kemampuan kita. Yang penting kena ada simpanan. Itu dia. Ataupun kita kata ukur baju di badan sendiri. Ya, betul. Hari ini dah berperibahasa pula. Itu dia. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Okey, boleh cikgu. Alright. Jadi sudah pun kita tahu mengenai apa rasionalnya kita belajar bab ini. Bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu panduan. Panduan untuk guru dan juga untuk murid yang dipanggil panduan pembelajaran dan pengajaran. Maafkan saya, pengajaran dan pembelajaran pendidikan kewangan KSSM Matematik tingkatan 3. Kalau anda dapat lihat, saya rasa kamera boleh fokus kot. Ini adalah buku panduan tersebut. Ini adalah buku panduan tersebut. Okey. Jadi, buku panduan ni, the first thing yang kita boleh nampak adalah ianya sangat-sangat menyerlah. Kulit bukunya sangat menyerlah. Tapi apa yang penting adalah konten. Konten buku ini. Baik. Konten buku ni akan membantu guru, akan membantu murid dalam memahami topik ni dengan lebih jelas. Especially guru boleh melaksanakan sesi PDP dengan lebih confident mengenai topik ni. Sebab sebelum ni kita tidak ada apa-apa panduan untuk kita gunakan dalam topik yang baru. So jadi bahagian pembangunan kurikulum membantu kita, membantu pendidik, membantu guru dalam melancarkan PDP anda. Sebab tu kita gunakan buku ni. So dalam slot hari ni, panduan ini yang akan kita gunakan.
Itu dia. Baik cikgu. Dan saya pun sangat-sangat tertarik cikgu sebab macam kita sebut tadi, kalau dulu mungkin tak ada topik ini secara khusus dalam pendidikan, dan ini mungkin kita kata satu penambahbaikan yang sangat bagus oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam nak memastikan rakyat Malaysia, khususnya mungkin anak muda, untuk tidak terjerumus dalam kita kata tadi data statistik tadi, muflis. Itu dia. Baik, kalau tadi pun cikgu dah sebut berkenaan dengan simpanan yang mana 10% adalah lebih perlu ataupun sangat perlu untuk kita allocatekan ataupun kita asingkan sebagai simpanan, instead of kita memikirkan, mungkin bukan tak boleh cikgu, tapi kalau ada kemampuan kan tak ada masalah cikgu kan. Alright. So yang macam sekarang ni kita belajar, so maksudnya bermula daripada tingkatan 3 dah diberikan pendedahan untuk subjek ataupun topik simpanan ini. Itu dia. Baik, mungkin kita ada nak teruskan lagi cikgu? Boleh? Okey, jadi ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan melihat kepada standard kandungan 3.1, iaitu simpanan dan pelaburan, dan khususnya simpanan. Hari ini cikgu tidak akan sentuh mengenai pelaburan, cikgu hanya akan sentuh mengenai simpanan sahaja. Jadi di akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pelbagai jenis simpanan dan juga membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan. Jadi ini yang akan kita belajarlah pada hari ini. Jadi, itu dia. So kita akan belajar berkenaan dengan simpanan dan juga pelaburan. Betul. So sangat perlu. Tapi khususnya simpanan. Khususnya simpanan. Khususnya simpanan. Baik, cikgu, kalau kita tengok selain daripada kena adik-adik kita kena fokus untuk peperiksaan, tapi dalam masa yang sama diorang kena bagi fokus juga sebab ini melibatkan masa depan. Betul. Kan? Betul. Dua dalam satu. Baik, cikgu, kita nak teruskan lagi? Boleh? Nak saya teruskan lagi? Okey, tapi sebelum kita teruskan cikgu, mungkin kita bagi ruang dan peluang lah adik-adik kita untuk beristirahat seketika, kan, ambil nafas kejap. Ni nak absorb ni berkenaan dengan simpanan. Cikgu pun cikgu pun ni kan. Saya pun nak ready ni kan, untuk kita nak sama-sama fahami dan juga hadam tentang topik. Jom kita beristirahat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ingat, sentiasa di mana pun kita berada, budayakan norma baharu, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga sanitasi tangan secara kerap. Baik, saya tak nak lengahkan masa lagi, kita nak terus bersama dengan Cikgu Sangkita, cikgu, untuk subjek literasi keuangan. Topik spesifik kita adalah berkenaan dengan simpanan. Mungkin kita nak teruskan kelas kita, cikgu. Okey, boleh. Terima kasih Azhar dan selamat kembali. Okey, so hari ini kita akan masuk pada topik simpanan. Tapi saya rasa saya kena juga terangkan kepada anda apa kaitannya simpanan dan juga pelaburan. Sebenarnya dalam kelas anda akan belajar pelaburan selepas anda belajar simpanan. Okey, tapi apa yang saya nak tunjukkan di sini, cikgu nak tunjukkan kepada anda, simpanan boleh dijadikan pelaburan. Pelaburan boleh dijadikan simpanan. Azhar faham tak dengan ayat tu? Saya ada dengar berkenaan dengan simpanan dan pelaburan, tapi saya kurang jelas, cikgu. Mungkin cikgu boleh jelaskan, cikgu, secara terperinci, cikgu. Okey, alright. Okey, kita katakan kita simpan duit dalam bank. Okey, kita simpan duit dalam bank. Kita tidak keluarkan duit tu. Biarlah duit tu duduk diam-diam dalam bank. Okey, kita tidak keluarkan langsung. Okey, apa yang akan berlaku adalah kita akan terima faedah ke atas simpanan kita. Okey, bila kita terima faedah ke atas simpanan dan kita simpan duit itu untuk sekian lamanya, itu adalah sejenis pelaburan. Okey. Yang sebaliknya, pelaburan boleh dijadikan simpanan pula. Okey, katakan sejenis pelaburan adalah saham. Okey, jadi murid-murid di luar sana, murid-murid di rumah,
anda pernah dengar pasal saham. Okey, saham adalah sejenis pelaburan. Okey, bila saham pula, kita beli saham dan kita tidak jual saham tersebut. Kita guna perkataan beli dan jual lah untuk saham. Okey, bila kita tidak jual saham tersebut, kita akan terima dividen. Seperti mana faedah untuk simpanan, dividen pula ialah untuk saham. Jadi kita biarkan sahaja, biarkan dia, itu adalah sejenis simpanan. Jadi sebab itulah dia adalah berkait simpanan dan juga pelaburan. Itu dia. So dua-dua ni satu benda yang penting. Indirectly sebenarnya ada kan apa yang kita sedang buat sekarang, simpan dalam bank, ada kita dapat keuntungan lah keuntungan daripada simpanan kita. Baik, cikgu silakan kita teruskan cikgu. Okey, jadi sebab hari ini kita akan fokus kepada simpanan. Okey, jadi kita akan mulakan dengan satu aktiviti. Okey, aktiviti yang pertama adalah aktiviti penerokaan. Okey, dan selepas melakukan aktiviti ini, pelajar akan berbincanglah, berbincang dengan cikgu. Berbincang dengan cikgu. Okey, so aktiviti dia senang. Aktiviti yang sangat senang, di mana pelajar akan mencari maklumat. Mencari maklumat di beberapa bank secara berkumpulan, tetapi saya tahu sekarang masa COVID, jadi anda boleh juga mencari maklumat secara individu. Dan anda boleh buat lawatan, temu bual, rujukan, dan sekarang semua anda boleh layari di laman sesawang. Lagi senang. Dan juga anda akan meneroka dari segi kadar faedah, tempoh masa dan juga jumlah simpanan. Sebab ada sesetengah bank yang anda perlu ada sesetengah duit, an amount of duit baru boleh masuk dalam simpanan tersebut. Dan anda akan bentangkanlah mengikut kreativiti masing-masing. Jadi aktiviti ini cikgu boleh rumuskan, anda boleh jalankan secara fizikal, iaitu anda pergi ke bank tersebut. Tapi sekarang musim COVID, kita kena jaga, kita dan semua tu. Jadi anda boleh buat secara maya. Anda boleh melayari laman sesawang. Katakanlah, katakan murid-murid telah pun menjalankan aktiviti ini. Jadi sekarang kawan-kawan anda yang berada di sini secara maya bersama cikgu, mereka akan kongsikan dapatan mereka dengan saya. Jadi saya nak tanyalah, saya nak tanya mereka, siapa yang sudi berkongsi dapatan mereka dengan kawan-kawan anda yang berada di rumah? Siapakah yang nak berkongsi? Siapakah boleh yang unmute mic? Adakah satu-satunya kumbang di situ? Silakan. Silakan Hazim. Saya cikgu. Itu dia. Saya telah mencari mengenai bank ini. Bank ini mempunyai satu jenis akaun simpanan, 3 jenis akaun simpanan tetap, 2 jenis akaun simpanan semasa. Faedah yang diberikan kepada akaun semasa ialah 0.25%, manakala bagi akaun simpanan tetap 1.50%. Faedah ini akan diberikan setelah anda menyimpan wang anda di dalam bank selama setahun. Okey, alright. Jadi terima kasih Hazim atas dapatan Hazim. So anda boleh lihat ada beberapa jenis akaun di dalam bank tersebut. Dan juga kadar faedah yang diterima pun dimaklumkan kepada anda semua. Jadi boleh tak kita dengar satu lagi pendapat? Alright, jom. Satu lagi pendapat, siapa yang sudi memberi dapatan mereka? Itu dia, Syafiqah. Syafiqah dah siap angkat tangan dah. Baguslah pelajar-pelajar SMK Raja Ali ni, cikgu. Semua cepat je kan? Betul. Baik, silakan Syafiqah. Saya telah layari laman sesawang bank ini dan saya dapati terdapat 2 jenis akaun simpanan, iaitu akaun simpanan tetap dan akaun simpanan semasa. Bagi akaun simpanan tetap terdapat 3 jenis dan akaun simpanan semasa terdapat 2 jenis. Faedah yang dikenakan bagi akaun simpanan tetap ialah 1.7%, manakala bagi akaun simpanan semasa adalah 3%. Wah, ada beza. Ada beza sikit. Kalau anda perasan, ada beza di dalam akaun semasa. Kadar faedah yang diberikan untuk akaun semasa. Untuk akaun simpanan tetap, mungkin tidak banyak beza dia. Tapi kita kena lihat juga apa tempoh yang diberi untuk simpan dalam akaun simpanan tetap. Untuk pengetahuan murid-murid di luar sana, akaun simpanan dipanggil sebagai savings account, akaun semasa ialah current account dan akaun simpanan tetap ialah fixed deposit. Tapi sebelum saya nak ke yang seterusnya, saya nak dengar satu lagi. Boleh cikgu, jom. Satu lagi pendapat daripada rakan anda di sini. Siapakah yang nak berkongsi? Itu dia, Yumiko. Alright, silakan Yumiko.
Saya telah melayari laman sesawang bank ini. Yep. Bank ini mempunyai 3 kumpulan akaun, iaitu akaun simpanan, akaun semasa dan akaun simpanan tetap. Yep. Di antara akaun simpanan, bank ini mempunyai akaun simpanan yang sesuai untuk murid-murid kerana kumpulan akaun ini dapat kadar keuntungan dan insentif bonus yang tinggi untuk mendorong pelajar membuat simpanan. Itu dia. Ini pun berbeza juga berbanding dua bank yang tadi. Ya, tetapi dia spesifik khusus untuk murid-murid di luar sana. Jadi mereka sedang memberitahu anda, Yumiko pun sedang memberitahu anda bahawa simpanan tu penting. Simpanlah di bank. Itu dia. Untuk kebaikan anda. Untuk kebaikan, untuk kebaikan kita anda. bersama. Okey, jadi alright, susulan daripada aktiviti penerokaan ini, kita ada sedikit perbincangan. Perbincangan dia adalah, cikgu bagi anda satu senario. Senario dia begini. Anda mula bekerja. Baru mula bekerja dan gaji yang anda terima adalah RM3,500 sebulan. Dan anda bercadang untuk menyimpan sebahagian gaji ini di dalam bank. Sebahagian itu di dalam bank dan sebahagian lagi nanti kita tanya apa yang akan dibuat. Jadi soalan cikgu, soalan yang pertama. Apa yang anda akan lakukan dengan wang ini? Wang yang disimpan dalam bank itu apa yang anda akan lakukan? Jadi siapa yang sudi menjawab soalan cikgu? Alright. Sini. Silakan. Sini. Saya akan menyimpankan wang itu dan tidak mengeluarkan dalam bank. Kerana lebih selamat. Saya tak dengar, sini boleh ulang balik. Kerana lebih selamat. Lebih selamat. Betul. Itu kata kuncinya, lebih secure juga. Lebih selamat dan juga satu lagi kata kunci, dia tidak mengeluarkan duit itu. Tadi kita dah bagi tahu simpanan boleh dijadikan pelaburan. Jadi simpan dan kita tidak keluarkan wang itu. Jadi kita lihat bagaimana pula lepas anda simpan di dalam bank, apa yang anda akan buat dengan wang yang anda ada tu? Baki tu. Yes, yang baki tu. So, siapa yang boleh beritahu saya? Apa yang anda akan buat? Zakira. Silakan Zakira. Silakan. Baki wang itu, saya akan membeli barang keperluan dan juga membelanja ibu bapa saya. Wah, anak Mitali. Bagus ni cikgu. Bagus, sangat sweet kan? Sangat sweet. So dia akan gunakan duit itu untuk beri pada ibu bapa dan juga keperluan. Keperluan dia. So dia tak lupa bukan hanya ibu bapa sahaja kan, tetapi memikirkan juga kepada keperluan. Ya, betul. Jadi anda pun begitu. Anda kena simpan dulu 10% ke dalam simpanan. Lepas itu baru anda lihat, anda list down yang mana satu yang keutamaan dia. Itu dia. Jadi itu adalah susulan aktiviti perbincangan. Jadi kita dah juga buat penerokaan, kita sudah pun membuat perbincangan dengan murid-murid. Akhirnya alamak. Dah terjatuhlah pula saya pula yang semangat bercakap. Jadi apa yang akan dapat daripada perbincangan tersebut? Jadi apa yang boleh anda lihat rumusan dia? Jadi boleh tak sesiapa bagi tahu saya rumusannya? Alright, siapakah yang nak berkongsi? Nampaknya Irdina, ya. Bagus. Yes, Irdina, silakan. Teruskan Irdina. Jenis-jenis simpanan yang ditawarkan di bank-bank Malaysia ialah simpanan tetap, simpanan semasa dan akaun simpanan. So betul dia. ada spesifik account yang dia akan buat lah. Betul. So ada 3 jenis account yang boleh anda lihat daripada aktiviti penerokaan tersebut, iaitu akaun simpanan, akaun simpanan semasa dan juga akaun simpanan tetap. Itu yang dapat kita lihat daripada aktiviti penerokaan tersebut. Sekarang pula kita akan belajar apa yang anda dapat. Saya tahu anda dah simpan dalam bank. Betul. Tetapi kita perlukan something yang kita dapat. Kita dapat daripada bank tersebut. Ataupun mungkin return of investment juga. Itu dia. Tapi yang itu adalah bahagian pelaburan. Itu pelaburan. Itu tak termasuk dalam simpanan, cikgu? Tidak. Sebab nama pun return of investment. Investment tu pelaburan. Betul. Jadi yang itu ialah bahagian pelaburan. Bahagian simpanan pula bagaimana? Bagaimana? Apa yang anda akan dapat? Jadi apa yang kita akan lihat adalah kita akan lihat faedah. Tadi, baik cikgu. Sebelum kita masuk kepada faedah ni, saya pun dah excited nak tahu pasal faedah mudah dan faedah compound ni. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini.
KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi seperti biasa, di mana saja kita berada, budayakan norma baharu, penjarakan fizikal 1 meter sekurang-kurangnya, pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan. Baik, kita nak tanya adik-adik di Google Meet semua masih okey ke? Kalau okey, double thumbs up sikit. Okey, itu dia, semua masih on lagi kan untuk kita teruskan. Baik cikgu. Cikgu pun saya nampak dah tak sabar untuk berkongsi. Saya pun dah tak sabar nak tahu apa yang cikgu nak kongsikan dengan kita. Silakan cikgu untuk topik simpanan kita cikgu. Okey, alright. Jadi kita akan buat latihan. Okey, kita akan buat tadi kita dah lihat pada teorinya, teori mengenai simpanan. So sebelum kita buat latihan, saya nak pastikan anda yang berada di rumah telah pun bersedia dengan kertas, alat tulis dan paling penting sekali kalkulator. Jadi cikgu akan countdown dari 5 sampai ke 1, lepas tu kita mula. Okey, boleh? Okey, jadi cikgu dengan dalam kiraan cikgu. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, jom kita mula. Okey, so kita akan buat faedah mudah. Kita akan jawab soalan faedah mudah dan juga faedah compound. Okey, tetapi anda akan belajar secara mendalam di dalam kelas. Okey, apa itu faedah mudah dan apa dia faedah compound. Tujuan cikgu berada di sini adalah untuk membuat sedikit latihan supaya anda faham faedah mudah dan faedah compound. Okay, tapi sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada rakan anda yang berada di sini, faedah mudah tu apa? Faedah compound tu apa? Jadi, boleh tak sesiapa jawab soalan cikgu faedah mudah? Okey, siapakah yang nak menjawab untuk faedah mudah? Zakira, silakan Zakira. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan ke atas wang simpanan asal saya, dan juga faedah mudah dikira mengikut kadar yang spesifik dalam tempoh suatu masa. Itu dia. Jadi itu adalah faedah yang akan diterima ke atas wang simpanan asal. Okey, dan untuk pengetahuan anda, wang simpanan asal nama dia adalah prinsipal. Jadi anda akan terima faedah tersebut berdasarkan kadar faedah. Kalau anda masih ingat lagi, kawan anda ada beritahu sedikit perpuluhan peratus pada awalnya. Jadi semua itu dan juga tempoh masa. So tepat cikgu jawapan Zakira tadi. Berapa markah untuk Zakira tadi? 1 markah. 1 markah. Alright, so kita ada banyak lagi soalan cikgu kita kan. ada banyak lagi soalan. Jadi 1 markah je cikgu bagi untuk sekarang. Silakan cikgu. Okey, jadi apa kata faedah compound pula? Apa maksud faedah compound? Jadi sesiapa boleh kongsi pendapat anda? Irdina, okey. Silakan. Ini pendapat saya. Kalau saya salah, saya harap cikgu boleh betulkan. Okey. Faedah compound ialah faedah yang diterima ke atas duit simpanan asal saya dan juga merupakan faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelum ini. Okey. Jadi, Irdina, kalau nak tanyakan cikgu, itu adalah jawapan yang sangat tepat. Sangat tepat. Sangat tepat. Itu dia. Berapa? 1 markah juga? 1 markah juga. Itu tanya Irdina dari Zakira. Okey, jadi secara kesimpulannya, memang itu adalah faedah yang diterima ke atas simpanan asal. Tetapi faedah dia adalah faedah yang terkumpul. Ataupun kita katakan faedah ke atas faedah. Faedah atas faedah. So that's why kita panggil dia compound. Compound faedah. Okey? Jadi, dengan pengetahuan itu, mari kita mulakan dengan soalan kita. Okey, jadi ini soalan, kiranya menyimpan RM100 dalam akaun simpanan. Okey, dengan faedah mudah pada kadar 5% setahun. Okey, jadi ini adalah jadual. Okey, jadual yang di mana anda boleh lihat dia menyimpan wang 100 dan setiap tahun dia dapat sejumlah wang ini dalam akaun dia. Okey, dan anda kena juga lihat sepanjang tempoh 5 tahun dia tidak melakukan sebarang penambahan atau pengeluaran wang. Jadi soalan A ini sebenarnya jumlah dalam akaun simpanan ni cikgu dah tolong anda untuk kira. Jadi sekarang apa yang saya nak adalah saya nak anda beritahu saya bagaimana cikgu dapat jawapan tersebut. Tapi yang ini adalah logik. Okey, kalau anda lihat dari RM100 bagaimana cikgu dapat RM105. Okey, jadi tulis di sini pengiraan dia. Dari 105 bagaimana saya dapat 110. Jadi cikgu beri anda dalam masa 30 saat cukup kot. Cukup rasanya 30 saat untuk anda mendapatkan pengiraan tersebut. Boleh? Okey.
So cikgu nak pilih salah seorang ataupun dia orang akan bagi kejap lagi. Diorang jawab dulu. Yes. Alright. So Okey, beri mereka masa untuk mereka jawab jawapan dulu. Alright. Okay. So ini antara faedah mudah yang mana memang macam tadi kita belajarlah, maksudnya setiap tahun dia akan dapat dengan kadar interest ataupun kadar faedah yang fix 5% setiap tahun. Ini adalah contoh 5% dalam bank ni. Tapi kalau kita buat penerokaan, kita akan lihat pelbagai jenis bank dia punya interest tu lain. Macam kita tahu tadi daripada pelajar-pelajar kita, ada yang 3%, mungkin ada yang 5% dan sebagainya. Betul. So bergantung kepada bank itu sendirilah. Ya, betul. Untuk semua kita memilih lah mana satu yang kita nak masuk. Baik. Adakah yang dalam pelajar-pelajar kita, adakah yang dah siap jawapan? Itu dia. Sebab saya nampak ada yang macam dah berhenti bernulis, cikgu. Kalau nak tanyakan, saya rasa better saya yang tunjuk jawapan, mereka check jawapan mereka. Adakah sama dengan jawapan saya? Okey. Jadi murid-murid di luar sana pun sama. Adakah anda mendapat jawapan seperti cikgu? Itu dia. Itu dia. Mungkin kalau adik-adik kita yang menulis, mungkin boleh angkat tunjuk jawapan. Adakah anda mendapat jawapan seperti cikgu? Kita semak betul ataupun salah. Wah kan. Okey, alright. Kalau anda mendapat jawapan seperti saya, betul jawapan anda. Okey, tapi apa yang cikgu nak anda lihat adalah yang cikgu merahkan. Okey, yang cikgu merahkan. Jadi yang cikgu merahkan kalau anda lihat dia adalah sama. Sama untuk setiap tahun. Itu adalah faedah mudah. Okey, untuk faedah kompaun nanti anda akan lihat bagaimana pula. Okey. Jadi, dengan harapan ini, anda dah tahu, dan juga dalam pengiraan faedah mudah dia ada rumus dia. Rumus yang digunakan untuk pengiraan faedah mudah. Jadi rumus dia adalah seperti berikut. Okey. I P R T. Okey. I sama dengan PRT. I ialah interest, P ialah principal ataupun wang simpanan asal. Dalam soalan ni ialah RM100. R adalah kadar faedah yang diberikan ialah 5% dan T adalah tempohnya. Okey. Jadi tempoh tu bergantung pada soalan tu. Okey. Jadi dalam soalan A, soalan dekat sini soalan yang seterusnya, tentukan jumlah dalam akaun simpanan selepas 17 tahun. Kita nak tahu, takkan anda nak sambung 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 17 tahun kan? Jadi sebab itulah kita guna rumus ni. Kita guna rumus dan kita kira. Okey, jadi mungkin kita boleh beri peluang kepada pelajar kita untuk mengira. Alright, silakan. Jadi ataupun mungkin ada yang dah ada jawapan. Ada yang dah ada jawapan ke? Mungkin semua tengah fokus, cikgu. Tengah menulis dan juga mengira jawapan untuk soalan A ni, cikgu. Maksudnya Rania simpan RM100 selama 17 tahun, cikgu. Ya, betul. Mungkin Rania adalah pelajar yang dapat RM3,500 tadi. So dia simpan RM100 je, cikgu. RM100 je. Tapi kita akan lihat RM100 pun akan membuahkan hasil. Itu yang penting tu. Kita nak tengok dalam tempoh 5 tahun je, cikgu pun dah membuahkan hasil. Kita boleh katakan sebagai profit RM25 selepas 5 tahun, cikgu. Betul. Untuk setengah orang RM25 tu macam dah lah RM25 je. Tapi bukan. Actually RM25 kalau anda kumpul tanpa mengeluarkan, anda akan nampak beza yang ketara. Itu kalau kata RM100. Betul. Bagaimana pula kalau simpanan ataupun duit yang dimasukkan tu nilainya lebih besar? Sebagai contoh RM1,000. Kan? So mungkin akan secara tak langsung 5 tahun dah ada RM250. Ya, betul. Kan, cikgu, kan? Betul. Itu begitu juga dengan seterusnya. Itulah kalau kita tengok pentingnya tadi simpanan, cikgu. Bukan setakat simpan saja, tetapi ada kita panggil return of saving. Pulangan. Saya boleh dapat makan ke, cikgu? Boleh. Extra satu. Extra satu, cikgu. Extra satu. Sebab saya kita kelas, cikgu. So dapat extra daripada diorang. Okey, baik. Kita boleh dengar. Baik, rakan-rakan kita, adakah yang dah dapat jawapan? Saya nampak Hazim macam dah ready. Saya dah dapat jawapan ni, dia kata kan. Tapi Syafiqah yang nak jawab. Syafiqah yang angkat tangan dulu. Okey, alright. Syafiqah, silakan. Syafiqah tunjuk jawapan dia. Itu dia bagi bukti, cikgu. Alright, okey. Jadi Syafiqah pegang jawapan tu untuk seketika, sambil cikgu menyemak jawapan tersebut. Okey, jadi Syafiqah telah pun masukkan nilai ke dalam rumus dengan betul. 100 darab 5/100 darab dengan 17. Okey, dan satu lagi untuk murid-murid di luar sana, tempoh kena dalam bentuk tahun.
Okey, kalau dia beri dalam bentuk bulan, pastikan anda tukar dalam bentuk tahun. Okey, dan dia dapat RM85. Tetapi Syafiqah telah pun buat 85 tambah 100. Okey, Syafiqah boleh turunkan jawapan dan boleh terang kepada cikgu kenapa Syafiqah tambah dengan RM100 tu. Okey. Saya tambah dengan RM100 kerana soalan ingin jumlah kepada wang raya. Bagus. Itulah jawapannya. Okey. Jawapan yang sepatutnya anda dapat adalah RM185. Okey, sebab soalan minta jumlah dalam akaun simpanan. Itu dia. Berapa markah cikgu untuk Syafiqah? Yang ini saya boleh beri 3 markah. 3 markah. Tambahan untuk Syafiqah. Yang ni dah macam pertandingan lah pula. Berapa dapat markah. Itu dia. Baik cikgu, tadi cikgu cakap jangan kira dalam bulan kalau dapat soalan dalam bulan. Sekiranya dalam peperiksaan mungkin ada juga pelajar yang menjawab juga dalam bulan, tidak menggunakan tahun ataupun tidak convert kepada tahun. So macam mana tu cikgu? Jawapannya akan salah nanti. Jawapannya akan salah sebab T itu adalah dalam bentuk tahun. T ini adalah dalam bentuk tahun. Jadi ingat, kena tukar dalam bentuk tahun. So, macam mana nak tukar dalam bentuk tahun? Sepatutnya anda tahu. Anda kena bahagi dengan 12. Bulan itu bahagi dengan 12. Itu dia. Okay? So, pelajar kena memberi fokus lebih lah. Kadang-kadang takut tersilap. Mungkin soalan tu agak tricky cikgu. Betul. Kan dia bagi tahu dalam bentuk bulan ataupun dalam bentuk tahun, so dia confuse nak tukar kepada tahun. Baik cikgu. Teruskan cikgu. Alright. Jadi ini pula ialah soalan faedah compound. Okey, tadi kita dah kira faedah mudah. Sekarang kita kira faedah compound. Okey, sekarang pula situasinya ialah Encik Tan. Encik Tan menyimpan RM100 dalam bank dengan faedah compound 5% yang dicompoundkan setiap tahun. Dia ada ayat dia yang special sikit untuk faedah compound. Yang dicompoundkan setiap tahun. Jadi ini adalah jadual yang menunjukkan jumlah dalam akaun simpanannya. Okey, sepatutnya bila anda buat soalan ini di dalam kelas, anda akan lengkapkan jadual ini. Okey, tapi sebab kita kesuntukan masa sedikit, jadi cikgu akan beri anda jawapan tersebut. Okey, apa yang cikgu nak anda lihat adalah kalau kita tolak, kalau kita lihat perbezaan di antara jumlah simpanannya, dia tidak tetap. Tadi kita lihat perbezaan dia ialah RM5 dan tetap pada setiap tahun. Untuk faedah compound dia tidak tetap. Dia tidak tetap dan dia akan semakin meningkat nanti. Jadi untuk hari ini pula cikgu nak anda jawab soalan B. Soalan B, soalan yang lebih kurang sama dengan faedah mudah, jumlah dalam akaun simpanan selepas 17 tahun. Tapi ini adalah soalan bagi faedah compound. Jadi untuk menggunakan, takkan 17 tahun kita nak buat kan? Jadi ada rumus juga. Untuk faedah compound pun ada rumus. Ini adalah rumusnya. MV adalah dalam bahasa Inggeris maturity value. Ataupun nilai matang. Dan ini pula rumus dia. Jadi kita beri peluang kepada pelajar kita untuk menggunakan rumus ni dan menjawab soalan yang B. B tadi. Selepas 17 tahun. Berapakah nilai jumlah dalam akaun simpanannya? Baik, bila kita sebut pasal compound, selalu kita dengar compound ni denda cikgu. Betul. Kan? You kena compound, awak kena compound. So best. Tapi ini dalam faedah compound ini dia lain. Dia lain. Ertinya lain sedikit. Okey, pelajar ada soalan ke mengenai formula ke? Baik cikgu. Baik, kita bagi peluang dan ruang untuk pelajar-pelajar kita menjawab soalan B ni cikgu. Boleh. Kita bagi masa yang secukupnya agar mereka tidak tersalah dalam memberi jawapan. So kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, itu dia tadi cikgu. Semua dah dapat jawapan saya nampak pelajar kita. So mungkin cikgu kita nak teruskan. Okey, boleh kita dapatkan jawapan daripada pelajar? Ada sesiapa yang ingin berkongsi jawapan anda? Alright, siapakah yang nak berkongsi jawapan untuk soalan B ni? Silakan. Sinyi. Okey, silakan Sinyi.
Okey, itu dia jawapannya cikgu. Sini kena gerak ke belakangkan sikit cikgu. kiri, Sini. kanan. Ke kiri sini sikit. Okey, itu dia. Kena gerak sikit. lagi ke kiri. Ke kiri sikit. Okey. Gerak lagi. Okey, alright. Itu Okey. dia jawapannya. And atas sikit. Okey, alright. Jadi, kalau kita lihat, sini telah pun menggantikan nilai yang betul okey, ke dalam rumus tersebut. Okey, dan dia mendapati N adalah 1. Okey, untuk pengetahuan anda, N adalah bilangan pengkompaunan. Dia dah mention tadi dalam soalan pengkompaunan setiap tahun. Jadi, N ialah 1. Okey, jadi sini akan mendapat jawapan RM229.20. So, kalau soalan B ni juga mesti dijawab dalam tahun juga cikgu? Ya, betul. Tak boleh bulan juga? Ya, tak boleh bulan juga. Okey, jadi terima kasih sini atas jawapan tadi. Okey, jadi selepas kita dah kira faedah mudah dengan faedah kompaun. Okey, ini pula ialah jadual yang kita nampak tadi lepas 5 tahun. Okey, cikgu ingin tanya satu soalan. Soalan penakulan. Kita boleh fikirlah soalan yang jenis berfikir. Okey, dalam soalan ini, soalan cikgu adalah pada pendapat anda antara Rania dengan Encik Tan, siapa yang membuat pilihan yang bijak dalam simpanan tersebut. Jadi, mungkin seorang daripada pelajar kita boleh menjawab? Okey, kita persilakan. Dipersilakan? Hazim, okey, Hazim, silakan. Pada pendapat saya, cikgu, Cik Tan yang membuat keputusan yang lebih bijak kerana mendapat faedah yang lebih tinggi daripada Rania, dan jumlah dalam akaun simpanan bank Cik Tan juga lebih tinggi daripada Rania. Bagus. Itulah jawapannya. Jadi kalau kita lihat faedah yang diterimanya pun lebih banyak dan juga jumlah dalam akaun simpanan pun lebih banyak. Jadi Encik Tan yang membuat keputusan yang lebih bijak. Okey? Jadi dengan pengetahuan yang sedemikian, faedah mudah dengan faedah kompaun, okey, mari kita buat sedikit rumusan. Rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Rasanya kita boleh dengar ke pendapat murid? Boleh cikgu? Boleh? Okey, jom. Okey, mungkin seorang Yumiko boleh memberi pendapat anda apa yang dipelajari hari ini? Silakan Yumiko. Kesimpulan pembelajaran yang saya dapat hari ini ialah simpanan boleh dijadikan pelaburan dan pelaburan boleh dijadikan simpanan. Bagus. Itu yang pertama yang saya sebut tadi. Simpanan boleh dijadikan pelaburan dan pelaburan boleh dijadikan simpanan. Jadi untuk murid-murid di luar sana pun sama. Okay, cuba fikirlah kenapa kita belajar bab ini. Kemungkinan bagi anda rasa bab ini sangat merumitkan ataupun kenapa kita kena belajar bab ni. Cuba fikir untuk masa sekarang dan juga masa hadapan anda supaya anda boleh berfikir secara rasional untuk menyimpan duit anda secara baik. Dengan baik dan fikirlah secara rasional. Baik, itu dia. Saya suka dengan apa yang cikgu sampaikan tadi. Kalau kita mungkin ada juga bermain di fikiran pelajar-pelajar kita kata saya kecil lagi kenapa nak kena belajar topik ni cikgu kan? Ya, betul. Biarlah orang besar je, tapi macam cikgu cakap tadi sebenarnya memberi kesan kepada masa depan kita dalam nak orang kata apa manage kita punya financial kita ataupun kewangan kita. Baik, itu dia. Terima kasih banyak cikgu Sangkita atas kesudian bersama dengan kita. Kita dapat ilmu baru dan juga dapat perkongsian yang saya rasa sangat luar biasa untuk penonton di luar sana berkenaan dengan topik kita simpanan, dan juga kepada rakan-rakan kita daripada SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita dan juga menjawab persoalan-persoalan daripada cikgu tadi. Dia orang pun sangat bagus cikgu, kan very fast, sangat cepat. Aura Raja Ali. Itu dia aura daripada SMK Raja Ali. Baik, dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus stay dan setia di Didik TV KPM. Ketika zaman sekolah dulu, pengetahuan saya tentang simpanan, pelaburan, faedah simpanan amatlah sikit. Saya hanya tahu beberapa jenis simpanan seperti akaun simpanan, akaun semasa, tetapi saya tak tahu semua jenis tu, setiap jenis simpanan tu dengan lebih mendalam. Okey, jadi untuk adik-adik semua, anda semua amat beruntung, teramatlah beruntung kerana anda semua telah didedahkan dengan lebih awal. Mungkin sekarang anda tak nampak manfaatnya, tapi ia akan memudahkan masa depan adik-adik semua. Daripada pandangan saya adalah bersetuju dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mempunyai bab matematik simpanan
dalam silibus tingkatan 3. Hal ini kerana saya rasa generasi muda haruslah mempunyai konsep tentang betapa susahnya kita nak mendapatkan wang dan juga mensimpan wang. Jadi daripada situlah mereka akan tahu simpanan adalah penting bagi setiap individu. Didik TV KPM